tafsiran yang khusus ya, ataupun adakah kamu merasa aman terhadap dia yang berkuasa yang kerajaannya di langit, bahawa dia dapat membenamkan kamu dalam tanah, maka tiba-tiba tanah itu, bumi itu bergegar, berlakunya gempa. Am amintum man fis sama', adakah kamu merasa aman, yakni tidak takut terhadap dia yang di langit atau dia yang berkuasa di langit, bahawa dia boleh menghantar kepada kamu hasiban, angin yang kencang, angin yang sangat kuat. Fasata'lamuna kaifa nadhir, maka nanti kamu akan tahu bagaimanakah peringatanku. Para jemaah yang dirahmati Allah, pertama kita melihat untuk ayat yang ke-16, ayat yang ke-15, ayat 15, Allah Ta'ala menjadikan bumi ini bersifat zalulan, bersifat mudah. Sama dengan ayat alam naj'alil arda mihada, tidakkah kami jadikan bumi ini bersifat terbentang luas. Ini adalah suatu kurniaan nikmat Allah kepada manusia, yang di atas muka bumi ini disediakan pelbagai kemudahan. Di atas muka bumi ini ada air untuk kegunaan manusia dan binatang. Di atas muka bumi ini ada tumbuh-tumbuhan, adanya makanan. Allah Ta'ala permudahkan untuk manusia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan untuk kamu segala yang ada di atas muka bumi. Semuanya Allah Ta'ala ciptakan untuk manusia. Diciptakan segala yang ada atas muka bumi ini untuk manusia. Airnya, makanannya, udaranya. Bahkan bumi ini, kalau kita belajar sains, bumi ini dia ada tarikan graviti. Tarikan graviti yang menyebabkan kita boleh tinggal, menetap di atas muka bumi dengan sempurna lah. Tidaklah kita terumbang-ambing di ruang udara, tapi kita boleh hidup dengan baik, dengan sempurna. Bahkan bumi itu pula sifatnya boleh kita tanam pokok-pokok yang menjadi rezeki untuk kita makan daripadanya. Adapun zalulan, perkataan zalul asalnya daripada azil. Zalul itu fa'ul dengan mana yang sangat mubalaghah fi zil, yang sangat-sangat hina. Maksud bumi hina ni, bumi ni mudah sangat untuk kita buat apa-apa. Kalau kita nak buat parit, nak korek lubang pun mudah, boleh. Kita nak buat jalan pun boleh, kita nak bercucuk tanam pun boleh. Maknanya mudah bagi kita, ditashilkan, dipermudahkan. Sama ada untuk al-intifa'u minha, kita mengambil manfaat daripadanya, ataupun untuk mudah al-istiqrar alaiha, untuk kita menetap di atasnya. Lalu ditetapkan pembinaan bumi ini dengan adanya bukit, bukau, supaya bumi ini tidak bergoncang ataupun bergegar. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Allah Ta'ala menetapkan di atas muka bumi ini adanya binaan bukit, bukau, gunung ganang, supaya bumi ini tidak bergegar lah, ataupun tidak bergoyang. Itu sifat yang ada di atas muka bumi, tujuannya untuk kemudahan kita. Kemudian tadi dah disebut adanya tanam-tanaman untuk manusia ambil rezeki daripadanya, makanan. Kemudian dalam ayat surah Al-Mursalat, surah yang terakhir dalam juzuk yang ke-29, ayat yang ke-25, muka surat 581, di antara sifat lain bagi bumi, alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata. Tidakkah kami jadikan bumi ini bersifat kifata, sebagai tempat berhimpun. Tadummun nas jami'an, untuk manusia berhimpun semuanya di atas muka bumi. Sama ada ahya'an wa amwata, yang hidup ataupun yang mati. Lalu waja'alna fiha rawasiya syamikhatin, kami jadikan di atas muka bumi adanya bukit bukau yang bersifat tetap, kukuh,
Wa asqainakum, kami beri minum kamu dengan air yang enak. Mana air yang kalau kita minum kita rasa sedap, tidak kata payau, tidak masin seperti air laut. Itu nikmat yang Allah Ta'ala sediakan di atas muka bumi untuk kemudahan hidup manusia. Baik. Saya memetik di sini kata Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti dalam tafsirnya Adwa'ul Bayan. Fi idahil Quran bil Quran. Katanya law sya Allah la ja'alaha hadidan wa nuhasan fala yastati'ul insan. Kalau Allah Ta'ala kendaki, nescaya Allah Ta'ala boleh jadikan bumi ini sebagai besi, macam besi ataupun tembaga yang manusia tidak mampu untuk yahritha fiha wala yahfaru wala yahfara wala yabna. Tak boleh nak tanam apa-apa, tak boleh nak korek buat lubang, ataupun ialah macam tanah tu kerah, sebab dia daripada besi dan tembaga, dan tak boleh buat binaan apa-apa. Kalaulah begitulah, wa idza mata la yajidu mudfanan fiha. Kalau seseorang tu mati, maka tak ada tempat untuk dikebumikan. Kalaulah bumi itu dalam bentuk besi dan tembaga, tapi tidaklah berlaku begitu. Bumi ini bersifat mudah untuk kita. Di dalam perut bumi ataupun di bawah tu kita lihat ada air. Biasa kalau kita gali telaga, perigi, kita korek beberapa kaki, kita jumpa ada air. Air itu untuk keperluan kita. Dan pokok-pokok boleh hidup dengan baik kalau di tempat kita lah. Kerana bumi tempat kita, kalau kita di Malaysia lah, menerima hujan yang cukup, air itu menjadi sebab tanah atau bumi di tempat kita ni hidup. Wallahu anzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Allah Ta'ala menurunkan daripada langit air, dan air itu menjadi sebab Allah Ta'ala hidupkan bumi ini dengannya. Itu dalam surah An-Nahlu. Kalau nak rujuk dalam surah An-Nahlu, muka surat 274, ayat 65. 274, muka surat 274 ayat 65. Wallahu anzala minas sama'i ma'a. Dan Allah Ta'ala menurunkan daripada langit, maksudnya air hujan, maka kami hidupkan bumi dengannya. Bumi hidup dengannya. Kerana sifat bumi, tanah ni dia mudah subur dengan adanya air, maka jadilah sebab keluarnya tumbuh-tumbuhan, sama ada pokok bunga ataupun pokok buah-buahan, ataupun sayur-sayuran. Baik, itu satu. Yang kedua, Allah Ta'ala memerintahkan kita, ini perintah secara istihbab, dianjurkan untuk famshu fi manakibiha, maka berjalanlah. Imshu, berjalanlah, ataupun fasiru. Famshu ni mana berjalanlah pada setiap pelusuknya. Fi manakibiha fi arja'iha, berjalan ni sama ada untuk li talabir rizq, untuk mencari rezeki. Ni kalau orang yang dahulu berniaga, dia terpaksa pergi berjalan jauh, ataupun berjalan untuk tujuan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah di tempat lain, maka kita dianjurkan untuk berjalan di atas muka bumi. Dan digalakkan kita untuk bekerja dengan bersungguh-sungguh. Allah Ta'ala permudahkan kita berjalan di atas muka bumi, ialah untuk kita mengambil apa-apa rezeki yang dia sediakan. Maka sebab itu disebut di akhir tu, wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur, dan makanlah daripada rezeki kurniaan Allah. Diperintahkan untuk kita makan, sebab sifat kita manusia adalah satu makhluk yang berhajat kepada makanan dan minuman. Kita tak boleh hidup tanpa makan dan minum. Kita hidup untuk beribadat kepada Allah. Cuma untuk kelangsungan hidup, kita tak boleh teruskan kehidupan tanpa kita makan, minum. Rezeki Allah Ta'ala dah sediakan. Tinggal lagi kita kena bekerja dan berusaha. Kita nak makan nasi contohnya. Pokok padi tu dia tak tumbuh sendiri. Kita nak tanam padi, nak dapatkan beras, kita kena usaha untuk menanamnya. Kemudian bila dah masak, kita menuainya. Jadi banyak kerja. Tapi kita kena buat begitu sebab itu untuk kelangsungan
kesinambungan hidup kita di dunia. Makanlah rezeki kurniaan Allah. Apa sahaja rezeki yang ada yang asalnya hukumnya harus, maka kita boleh makan. Asalnya adalah bab makan minum, hukum asalnya adalah harus. Dulu kita dah bincang dah sebelum ni dalam lupa dah dalam ayat surah At-Tahrim ke surah At-Taghabun tentang hukum, ya dalam awal surah At-Tahrim begitu. Hukum asal pada makanan ataupun urusan dunia bersifat ibahah. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal pada sesuatu ni bersifat harus. Bila bersifat harus, selagi tidak ada dalil yang mengatakan haram, maka kita boleh mengambilnya. Makanan, minuman. Tetapi yang tak bolehnya wala tusrifu, itu jelas dalam Al-Quran, wa kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah, tetapi janganlah kamu berlebih-lebihan. Makan, minum, tapi jangan berlebih-lebihan. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan dalam ayat yang lain, pentingnya soal makan, khususnya makan yang halalan tayyibah, yang baik lagi halal. Itu kita boleh rujuk dalam surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun ayat muka surat 345. Comel nombor tu. 345 ayat 51. Surah Al-Mu'minun 345 ayat 51. Muka surat 345 ya. Ayat yang berbunyi, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'amalu salihah. Wahai sekalian rasul-rasul, Allah Ta'ala berikan perintah ni kepada para rasulnya, kulu minat tayyibat, makanlah daripada yang baik-baik. Allah Ta'ala menyuruh para rasul makan yang baik-baik. Maksudnya rezeki yang halal lagi baiklah. Kemudian datangnya perintah wa'malu salihan, dan lakukanlah amalan yang salih. Jadi amalan salih itu dilakukan setelah dipastikan makan minum ialah yang baik-baik, yang halal. Jadi perintah ni untuk Rasul secara khusus dan untuk semua manusia secara umum. Kerana ayat itu datang dengan ya ayyuhar rusul. Dan disebut juga dalam ayat lain, ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang kami berikan rezeki kepada kamu. Jadi penting sebenarnya soal makanan, rezeki yang baik, yang halal. Dalam hadis yang sahih Nabi sebut, Nabi kata ada seorang lelaki yang bermusafir jauh, aghbara asy'asa, berdebu mukanya, kusut masai rambutnya kerana jauh perjalanannya. Lalu lelaki itu yamuddu yadaihi, mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. Lalu dia meminta, ya Rab, wahai Tuhan, begini-begini. Tapi Nabi kata orang yang berdoa ni, dia punya mat'amuhu min haram, wa mashrabuhu min haram, wa malbasuhu min haram. Dia punya makanan dia daripada punca yang haram, minuman dia daripada yang haram juga. Yang haram tu bukan makanan tu haram, tapi puncanya. Maknanya dia dapatkan makanan dengan rezeki yang tidak halal. Rezeki yang tidak halal, jadi dia makan makanan yang dibeli mungkin dengan duit yang dia ambil secara dia rasuah, mungkin dengan cara dia mencuri. Bahkan pakaian dia pun yang haram. Maka Nabi kata, fa'anna yustajabulah, bagaimanakah akan diperkenankan doa dia kalaulah begitu keadaan. Jadi penting dalam bab kita beribadat, kita berdoa, kita pastikan makan minum kita daripada rezeki yang halal dan ianya adalah bersih. Maksudnya bersih dari sudut cara penyediaan. Kadang-kadang makanan tu halal tapi tak bersih. Ini kecuali kita lah. Kita bukan sekadar nak halal. Kalau kita masuk kedai makan milik orang Islam, okey, makanan tu halal lah sebab restoran tu orang Islam punya. Tapi bagaimana makanan tu disediakan? Adakah benar-benar bersih? Itu bergantung kepada kita punya sikap dan kesungguhan kita menjaga kebersihan. Dan akhir sekali di penghujung ayat tu, ayat 15, wa ilaihin nusyur, Allah Ta'ala beritahu kepadanya lah kamu dikembalikan. Maksudnya kita hidup di dunia,
kita boleh rasai apa sahaja nikmat atas muka bumi, kita boleh pergi ke mana sahaja, kita boleh makan apa-apa yang halal, kita boleh cari rezeki, dan Allah Ta'ala suruh kita berusaha untuk mencari rezeki. Tapi kita kena ingat, satu masa nanti kita akan kembali kepadanya. Apa yang kita boleh ambil daripada ayat ini untuk kita tadabbur adalah kewajipan kita untuk bersyukur. Itu yang penting. Kita wajib bersyukur dengan nikmat Allah dengan cara mentaatinya. Allah Ta'ala beri peluang untuk kita hidup atas dunia, bagi rezeki, dan kita boleh menikmatinya dengan baik supaya kita menjadi orang yang bersyukur. Kerana Allah Ta'ala ciptakan kita untuk kita rasai nikmat. Kita kena faham. Allah Ta'ala ciptakan kita untuk kita rasai nikmat yang dia berikan. Sebab itu dalam doa kita bila kita baca surah Fatihah, kita minta kepada Allah supaya kita terus diberi petunjuk untuk berada di atas jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami atau jadikan kami terus dibimbing di atas jalan yang lurus. Itu siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Siapakah orang yang Allah Ta'ala beri nikmat? Itu disebut dalam surah An-Nisa, minal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin, orang-orang yang Allah Ta'ala beri nikmat dari kalangan nabi-nabi, was-siddiqin, orang-orang yang benar, was-syuhada, orang-orang yang mati syahid, was-salihin, dan orang-orang yang saleh. Jadi kita kena ingat, satu masa nanti kita hidup atas dunia ni bukan selama-lamanya. Satu masa nanti kita akan kembali kepada Allah untuk hidup di alam yang berikutnya lah. Selepas alam dunia ada alam barzakh, kemudian akhir sekali alam akhirat. Baik, kemudian kita pergi kepada berikutnya, iaitu berhubung dengan ancaman Allah kepada orang-orang yang ingkar. Itu untuk ayat yang ke-16. Ancaman Allah kepada orang yang ingkar, sama ada Allah Ta'ala berkuasa membenamkan mereka dalam tanah sebagaimana berlaku kepada Qarun, ataupun didatangkan angin yang kencang sebagaimana berlaku kepada kaum Ad. Cuma di sini perbincangan kita sedikit tentang apabila Allah Ta'ala sebut Aamintum, adakah kamu merasa aman, merasa tidak takut terhadap man fisama, terhadap dia yang di langit. Persoalannya dia yang di langit. Baik. Di sini kita melihat dari sudut tafsiran tentang ayat-ayat yang kalau kita kata ayat yang mutasyabihat. Kalau sesiapa yang biasa belajar ayat Quran ni, ada ayat mutasyabihat yang sama-sama tidak jelas apa yang dikehendaki, ataupun ayat satu lagi ayat yang muhkamat, ayat yang sangat jelas dan terang. Jadi di sini ayat ni bila Allah Ta'ala sebut adakah kamu merasa aman terhadap dia yang di langit, maka adalah tafsirannya. Tafsiran ada yang mengatakan maksud di langit dia yang berkuasa di langit sebagaimana dia berkuasa di bumi. Ada yang mengambil secara zahir tetapi dia punya kaifiat bagi sifat itu serah kepada Allah. Saya ringkaskan begini. Ini satu isu yang besar, cuma kita kena, bila kita membaca ayat-ayat yang mutasyabihat gini, kita punya sikap kita perlu bersikap lapang dada, dan kita bersangka baik kepada para ulama yang telah mentafsirkan ayat itu, kerana kalau ada perbezaan antara satu kelompok dengan lain, mereka ni mungkin ada sebab. Ijtihad mereka tu ada sebab. Baik. Jadi bila kita berinteraksi berdepan dengan ayat-ayat sebegini, ada dua aliran yang utama, iaitu as-salaf dan al-khalaf. As-salaf merujuk kepada generasi awalan, as-salafus salih. Yang kedua, khalaf ni generasi yang terkemudian. Baik, apa perbezaan utama antara salaf dengan khalaf? Salaf ni mewakili generasi awal daripada zaman Nabi SAW, zaman para sahabat, zaman tabi'in, sekitar 3 kurun yang terawal. Khalaf ni selepas itulah, daripada kurun keempat hinggalah selepasnya. Perbezaannya kita boleh lihat, salaf ni dia lebih kepada fawwada tafwid, dia lebih kepada dia menyerahkan kaifiyat
bagi apa yang disebut dalam ayat tu kepada Allah. Ni. Mungkin para jemaah yang setengah tu tak biasa dengan istilah Arab, ni rasa mungkin rasa pelik. Apa pula tafwid, apa pula isbat contohnya. Tafwid iaitu mereka tak berfikir, tak perlu membincang banyak, panjang lebar, iaitu bagi mereka perkara itu adalah suatu sifat yang bila Allah Ta'ala sebut, dia sahaja lebih tahu. Adapun kita manusia hanya setakat mampu tahu dari sudut maknanya, dari sudut bahasa Arab, tetapi ia ada dalam konteks sifat Allah. Lalu mereka mengisbatkan kerana Allah Ta'ala menyebut begitu. Tapi zaman khalaf, zaman terkemudian, lebih kepada kaedah mentakwilkan. Walaupun tak dinafikan, zaman salaf pun ada juga yang takwil, tetapi majoritinya, kebanyakannya adalah kepada tafwid. Mereka serahkan terus kepada Allah tanpa mahu memikirkannya. Kenapa begitu? Sebab zaman Nabi SAW, orang Arab ni dia faham dah. Bahasa Arab tu dia faham, dan dia tahu apa yang Allah Ta'ala sebut tentang sifat dia adalah khusus bagi dia. Dia kena faham dalam konteks itu adalah sifat Allah yang tidak sama dengan sifat makhluk. Tapi zaman-zaman terkemudian, apabila umat Islam semakin ramai, dan apabila semakin ramai orang ajam, orang bukan Arab masuk menganut agama Islam, jadi dia lain pula berlaku. Maka ulama berijtihad untuk melihat kepada kemaslahatan di zamannya. Baik. Cuma beginilah, walaupun kita melihat ada perbezaan, ada perbezaan dalam memahami isu perbezaan pandangan generasi salaf dan khalaf apabila berinteraksi dengan nas-nas sifat ataupun ayat-ayat yang menyentuh tentang sifat-sifat Allah. Saya mengesyorkan kalau para jemaah nak menambahkan bacaan, tapi perlu yang tak ada asas tu kena cari mana-mana guru agama lah. Buku yang ditulis oleh Dr. Yusuf Qaradawi, Isu Akidah Antara Salaf dan Khalaf. Buku ni sebenarnya adalah huraian kepada salah satu usul 20 yang ditulis oleh Imam Hasan Al-Banna, kemudian disyarah oleh Dr. Yusuf Qaradawi dengan saya rasa sangat paling baik lah, sebab dia mengambil sikap yang pertengahan. Dia sebut semua pendapat ulama dari kalangan salaf dan khalaf, penghujahan masing-masing, lalu dia menterjihkan, menyatakan apa yang lebih kuat pada pandangan dan ijtihadnya. Baik. Para jemaah yang dirahmati Allah, bila kita berdepan dengan perbezaan pendapat para ulama yang dahulu yang kemudian salaf dan khalaf, maka kita kena ingat mereka ni yakin dengan apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran tentang sifat Allah, laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tu tak ada apa-apa yang seumpamanya setanding dengannya. Ataupun disebut dalam ayat lain, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Ta'ala itu tidak ada yang setanding, yang sama dengannya. Apabila Allah Ta'ala sebut apa-apa sahaja sifat dia. Kalau kita belajar kaedah sifat 20, dia bahagikan sifat tu ada sifat nafsi, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah sebagainya. Itu untuk mudah kita faham. Jadi segala sifat tu adalah sifat yang khusus bagi Allah, yang kita tak boleh nak fikir bahawa ada persamaan dengan sifat makhluk, tak. Dia adalah sifat yang khusus bagi Allah. Maka kita melihat dalam sejarah, dari kalangan zaman terawal, dia perbincangan tentang perkara ini tidak meluas. Mereka beriman dengan seadanya. Sebagaimana saya petik kata-kata yang disebut oleh Muhammad bin Hasan Al-Shibani, ini seorang tokoh ulama dalam mazhab Hanafi. Allah Akbar. Dia mengatakan bahawasanya di kalangan fuqaha, ulama-ulama fiqh terdahulu, dari kalangan ulama yang di timur di barat, mereka beriman dengan Al-Quran, dengan hadis-hadis tentang apa yang Allah Ta'ala sebut, tentang apa yang Nabi sebut berkenaan dengan sifat-sifat Allah, iaitu fi sifatir Rabb. Katanya min ghairi tashbih, tak boleh nak tashbih, nak boleh disamakan atau diserupakan dengan sifat makhluk, dan wala tafsir, tak perlu nak tafsir penjelasan panjang lebar, cukup
apa yang kita faham dari sudut bahasa Arab, tetapi dia tidak sama dengan sifat makhluk. Itu pendirian as-salaf. Maka kata Muhammad bin Al-Hasan Ash-Shibani, ni nama ni masyhur, sesiapa yang belajar tentang sejarah Imam Abu Hanifah dan mazhab Hanafi, ini adalah salah seorang anak murid yang terkenal, Muhammad bin Al-Hasan Ash-Shibani. Dia kata, faman fassara syai'an minha, sesiapa yang mahu mentafsirkan sesuatu daripadanya, maknanya mahu memanjang lebarkan perbincangannya, waqala biqaulin Jaham, dan dia memberi pandangan seperti Jaham bin Safwan. Siapa pula Jaham bin Safwan? Ni orang yang menjadi pengasas kepada fahaman Jahmiyah. Jahmiyah yang membawa kepada munculnya lepas tu Mu'tazilah. Sesiapa yang biasa belajar tentang sejarah ilmu teologi, dia kenal istilah ni. Jahmiyah, munculnya golongan Mu'tazilah dan sebagainya. Maka kata Muhammad bin Al-Hasan Ash-Shibani, maka tindakan itu dikira kharaja, telah terkeluar, amma kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh, terkeluar daripada apa yang asalnya dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, dan dikira faraqal jamaah, memisahkan diri daripada jemaah kaum muslimin yang asalnya begitu, jadi tak boleh tashbih. Ada 4 semua kaedah. Tak boleh ditahrif, diselewengkan sifat itu, tak boleh dita'til dinafikan kerana Allah Ta'ala sebut begitu, tak boleh ditashbih, dan tak boleh tamsil, diserupakan. Dan tak boleh satu lagi ditakif. Takif mana tak boleh dikaifiatkan. Bagaimana dan bagaimana. Baik. Para jemaah yang dirahmati Allah, jadi zaman salaf tak ada keperluan untuk mereka memperkatakan perkara ini secara panjang lebar. Jadi bila kita melihat kepada nas-nas yang sebegini, saya tertarik bila kalau sebab teks asal buku dosa Sultan ini ada, saya punya teks asal adalah kita ada 2 naskah, yang Arab kita ada, yang Melayu pun sebab mudah untuk kita beri rujukan kalau sesiapa yang nak rujuk. Dr. Yusuf Qaradawi dalam bukunya Fusulun fil Aqidah Bainas Salafi wal Khalaf, beberapa fasal perbahasan dalam akidah antara salaf dan khalaf. Kita nak kaitkan dengan ayat yang kita baca hari ini, iaitu ayat 16 surah Al-Mulk, apabila Allah Ta'ala berfirman a'amintum man fis sama', dalam tajuk yang Dr. Yusuf Qaradawi sebut an-nusus allati tuthbit al-fawqiyah wal-'ulu lillah, nas-nas yang mensabitkan sifat fauqiyah, sifat terkeatas, dan sifat maha tinggi bagi Allah. Adapun nas-nas yang mensabitkan sifat fauqiyah, terkeatas, dan sifat maha tinggi bagi Allah, maka katanya nusbituha kama asbataha Allah Ta'ala li nafsih, kami isbatkan, kami tetapkan sebagaimana yang Allah Ta'ala tetapkan, kerana dia yang sedia menyebutnya. Kerana datanya nas itu sangat banyaklah, banyak dalam Quran dan Sunnah. Contohnya, jadi contoh pertama yang Dr. Yusuf Qaradawi kemukakan adalah ayat 16 surah Al-Mulk, iaitu a'amintum man fis sama', adakah kamu merasa aman terhadap dia yang di langit, tidak merasa takut kepada dia yang di langit. Itu begitu, nanti kita akan tengok nanti perbincangan ulamanya. Ataupun ayat lain yang berbunyi barrafa'ahu Allahu ilaih, bahkan Allah Ta'ala mengangkat Nabi Isa itu kepadanya, angkat daripada bawah ke atas, bahasanya begitu. Kemudian sifat fauqiyah, terkeatas bagi Allah, yakhafuna rabbahum min fauqihim, mereka takut terhadap Tuhan mereka. Ini para malaikat ni takut kepada Allah min fauqihim, dari atas mereka. Ada yang mentafsirkan yang berkuasa di atas mereka. Ataupun ayat lain, wa huwal qahiru fawqa ibadih, ayat 18 surah Al-An'am, dialah Allah yang maha berkuasa ke atas hambanya. Kemudian hadis-hadis yang lain banyaklah Dr. Yusuf Qaradawi kata yang menyebut annallah fis sama', bahawasanya Allah itu di langit, ataupun di atas langit yang ketujuh. Contohnya hadis yang berbunyi irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama', hendaklah kamu sayang kepada orang di atas muka bumi, nescaya kamu disayangi oleh dia yang di langit. Itu contoh dia bawa. Ini yang saya baca daripada tulisan itu Yusuf Qaradawi. Kemudian antara lain bila dia Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha berkahwin dengan Nabi, dengan turunnya ayat adalah surah Al-Ahzab, ayat yang berbunyi
falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Bila tu ayat tu kata Zainab, zawwajani Allahu min fawqi sab'i samawat. Allah Ta'ala telah kahwinkan aku dengan Nabi terus daripada atas langitnya yang 7. Maksudnya dengan turunnya ayat tu. Di situ Zainab sebut min fawqi sab'i samawat, daripada atas langitnya yang 7. Baik, semua nas-nas ini kata Yusuf Qaradawi kita isbatkan sebagaimana yang Allah Ta'ala sifatkan. Tetapi kita mentafsirkan isbat ini, penetapan sifat ini sebagaimana yang ditafsirkan oleh golongan muhakkik, ulama-ulama yang mentahqiq di kalangan ulama yang berpegang kepada al-manhaj as-salaf. Bukannya sebagaimana yang dipegang oleh golongan zahiriyah dan dia mengkritik sebahagian golongan yang keterlaluan di kalangan Hanabilah. Disebut ba'du ghulatil Hanabilah, sebahagian golongan yang keterlaluan di kalangan ulama-ulama mazhab Hambali. Itu kritikan dia. Kemudian dia membawa pandangan saya rasa sangat baik untuk kita faham. Sama ada orang awam, lebih lagi para asatizah kita, ustaz-ustaz kita, sangat penting untuk kita memahami penjelasan Dr. Yusuf Qaradawi ini. Dia memetik seorang muhakkik di kurun pertengahan, Imaduddin Al-Wasiti Asy-Syafi'i As-Sufi As-Salafi. Imaduddin ini seorang tokoh kurun pertengahan dari kalangan yang bermazhab fiqh dari segi Syafi'i, tetapi dari segi akidahnya dia Salafi. Salaf mana dia hidup zaman terkemudian tapi dia ikut manhaj generasi awal. Baik, apa kata Imaduddin Al-Wasiti yang dipetik kata-kata dia oleh Dr. Yusuf Qaradawi. Kata Yusuf Qaradawi, pandangan Imaduddin Al-Wasiti ini boleh menyatukan golongan-golongan yang berselisih pandangan. Beliau ni seorang yang dalam fiqhnya bermazhab Syafi'i, tapi dari segi akidahnya bermazhab Salafi. Dia ulama yang sufi dalam bab suluk akhlak. Di zaman dia, Imam Ibn Taymiyah menyebut Imaduddin Al-Wasiti ini sebagai Junaid. Kalau siapa belajar sejarah dia tahulah. Junaid Al-Baghdadi seorang tokoh ulama sufi, orang yang zahid, yang wara', hidup sekitar kurun awal, kurun kedua tak silap, ataupun begitulah kurun kedua ketiga. Jadi hebatnya dia, Imaduddin Al-Wasiti, dibandingkan seperti Junaid di zamannya. Orang yang dari segi tasawufnya dia berpegang kepada Quran dan Sunnah, tidak tasawuf falsafah seperti kebanyakan zaman terkemudian. Dalam risalah dia bertajuk An-Nasihah, Imaduddin Al-Wasiti menyatakan, dia kata dulu dia kadang pening, dia bingung, dia kata macam mana dia nak menafsirkan perkataan Al-Ulu, Al-Ulu dan Al-Faqiyah, sifat maha tinggi dan juga sifat terkeatas bagi Allah. Begitu juga dia kata tentang nas-nas sifat yang lain, tentang masalah yang ulama bincang tentang sifat huruf dan suara, saut dan huruf bagi kalam Allah. Itu di pendirian dia. Dan dia kata dia juga bingung terhadap pandangan para ulama di kalangan Asy'ariyah. Ni satu lagi istilah yang mungkin setengah orang kita tak tahu. Asy'ariyah ni ulama-ulama yang mengikut Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya sebelumnya, walaupun Abu Hasan ni dia ada dua pendapat. Ada kata dia kembali kepada manhaj salaf, ada kata dia kekal dengan manhaj. Kalau wallahu alam tu kita tak pasti. Tapi asalnya dia adalah mazhab Mu'tazilah dari segi akidah asalnya, Abu Hasan Asy'ari. Kemudian orang-orang selepasnya mengikut manhaj dia. Jadi akhirnya dia membuat kesimpulan yang kemudian ditulis oleh Dr. Yusuf Qaradawi. Dia kata, semoga Allah Ta'ala berikan kelapangan kepada dadaku, kata Yusuf Qaradawi, untuk saya bincangkan masalah Al-Ulu, Al-Faqiyah dan Al-Istiwa. Ada 3 perkataan. Sifat ketinggian balik Allah, sifat terkeatas, dan sifat yang disebut istiwa, bersemayamnya Allah di atas arash. Sebab ketiga-tiga perkataan ni membawa kepada perbahasa yang sama. Maka antara yang dia sebut, dia kata, Inna Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu kana adalah dia tu sudah wujud tanpa ada awal bagi adanya, wujud sejak azali, wala makan, dan tanpa tempat asalnya, wala arsh, wala ma, wala fada, wala khala, wala mala. Itu yang Dr. Yusuf Qaradawi tulis.
tanpa arash, tanpa air, tanpa ruang angkasa, tanpa tempat kosong, tanpa tempat yang penuh. Kerana dia kana munfaridan fi qidamihi wa azaliyatihi. Dia tu bersendirian pada asalnya, pada azali lagi. Maka oleh kerana itu asalnya la yusafu bi annahu fawqa kadza. Tidak boleh disifatkan baginya berada di atas sekian. Asalnya. Sebab alam ini kita kena faham, alam semesta ini tidak wujud kecuali setelah Allah Ta'ala menciptakannya. Setelah Allah Ta'ala ciptakan, barulah alam ni wujud. Contohnya kita yang duduk di atas muka bumi, bila kita duduk atas muka bumi, maka di bawah kita adalah bumi. Okay? Bumi atas kita ni langit. Maka langit itu disebut sebagai atas. Baik, atas. Sebab dalam bahasa Arab, as-sama' itu daripada sama yasmu, yang di atas. Ala ya'lu. Kaedah bahasa Arab begitu. Alam ini, Dr. Yusuf kata memetik kata-kata Imaduddin Al-Wasiti, dia kata alam ni kita tak boleh nak melihat ia kecuali dua, atas dan bawah. Alam bawah, alam atas. Soal kanan kiri itu dia adalah yang berkaitan dengan kedudukan kita. Kalau kita duduk atas muka bumi, kanan kiri itu di bawah. Kalau kita duduk tempat tinggi, kanan kiri itu merujuk pada tempat atas. Alam ni asal gitu je, nisbahnya. Baik. Jadi tidak boleh dinisbahkan kepada Allah kecuali yang tinggi, nisbah. Tapi bukan bermakna perlu kepada persoalan tempat, mengisi ruang. Tidak begitu. Kemudian dia menyambung panjanglah huraian dia. Sebab tu saya tak boleh nak baca sebab masa kita terhad. Kemudian akhir sekali kesimpulannya dia kata, kalau dah difahami bahawa alam ni hanya tahtiyah wa fauqiyah, yang bawah yang atas, nisbah kepada Allah dia tak boleh nisbah kepada yang bawah, mesti yang atas. Itu secara fitrahnya begitu. Maka wa tafsirul ulu wal fauqiyah lillahi ta'ala bihadhihi sifati la yusbitu ayu tahayyuzin lirrabb. Kesimpulannya, bila kita mentafsirkan perkataan al-ulu, terke atasnya bagi Allah, sebagaimana dalam ayat yang menyebut, adakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit? Langit menunjukkan kepada al-ulu, atas, dan juga fauqiyah, terke atas. Dia kata tidaklah nak mensabitkan bagi Allah itu punya tempat. La yusbit ayu tahayyuz, bukan soal tempat. Terdapat golongan yang mentakwilkan untuk menjauhkan perkara itu. Ini kerana mempunyai tempat itu adalah ciri benda yang berjisim. Para pakar fizik mentarikkan benda ni adalah segala yang memerlukan kepada ruang, maka dia berada di situ. Adapun zat Allah Ta'ala itu kita tak boleh nak fikir sebenarnya. Itu masalahnya. Kita tak boleh nak fikir. Jadi kalau kita cuba fikir satu perkara yang kita tak mahu nak fikir, Kelantan kata pecah kepala lah. Benda yang kita tak boleh nak fikir, kita cuba fikir. Bahkan ada dalam hadis, Nabi kata, tafakkaru fi khalqillah. Nabi suruh kita fikir tentang ciptaan Allah. La tafakkaru fillah, jangan kamu fikir tentang zat Allah. Jadi apa yang disebut oleh Imaduddin Al-Wasiti itu satu pandangan untuk menyatukan para ulama yang sebahagian berpegang kepada kaedah isbat, menetapkan sifat itu bagi Allah, dan juga pendapat lain yang berpegang kepada kaedah takwil ataupun mentakwilkan sifat itu. Jadi masing-masing ada pandangnya atas ijtihad mereka. Sebagaimana saya kata tadi, kita kena bersangka baik dengan para ulama kita. Baik. Kemudian kita melihat sikit lagi ayat tu. Ayat tu sebut fi. Okey, fi. Fi. Kalau kita melihat fi di sini, maksudnya di dalam ataupun pada. Dia ada dua penafsiran, fi di dalam ataupun pada. Baik. Kalaulah fi itu dengan maksud di dalam, itu tidak mungkin. Sebagaimana kata Ar-Razi. Saya memetik apa yang disebut oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ar-Razi ni dia lebih kepada mazhab khalaf. Dia lebih cenderung kepada kaedah takwil. Jika difahami fi itu dengan maksud di dalam, apa dia sebut, dia kata Allah Akbar.
Dia kata ini tidak mungkin. Ini pandangan Ar-Razi ini dipetik oleh Dr. Wahbah Zuhaili dalam At-Tafsir Munir. Dia kata la yumkin ijrauha ala zahirah. Tidak mungkin untuk kita bawakan ia dengan zahirnya. Kerana kalau dikatakan fi sama, di langit maksud dalam langit, dengan maksud kaunus sama muhitan bihi min jawa'il jawanib. Sudah itu membawa kepada maksud langit itu meliputinya daripada segala sudut. Maka kalau begitu yang kita fikir, yang difahami cara tu, maka dia anggap Allah Ta'ala itu asghar, lebih kecil daripada langit. Ini mustahil katanya. Ya, jangan faham begitu. Dan langit pula lebih kecil daripada arash. Jadi wadzalika muhal. Jadi katanya ini sesuatu yang mustahil, tak boleh faham begitu. Sedangkan langit langit di atas bumi yang lebih besar daripada langit adalah arash. Allah Ta'ala menyatakan dalam beberapa ayat, selain daripada ayat ni lah, ayat-ayat lain, ada 7 tempat dalam Quran Allah Ta'ala sebut dia istiwa di atas arash. Sebagaimana di awal surah Taha, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ataupun dalam ayat di awal surah As-Sajdah, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi dalam tempoh 6 masa, kemudian dia istiwa di atas arash. Jadi ulama salah khalaf dia ada ijtihad pandangan mereka. Cuma kita kena faham, apabila ulama salaf dia tafwid serahkan, maka itulah lebih mudah. Dr. Syarqartawi memilih pandangan as-salaf dalam kebanyakan perbahasan tentang nas sifat. Begitu juga Imam Hasan Al-Banna dan ulama muhakkik yang dia zaman selepas ni pun ramai. Tetapi kita tak nafikan ada ulama-ulama yang mentakwilkannya. Tetapi pandangan itu dikritik oleh Yusuf Qaradawi. Memang dia tak setuju, sebab kerana takwil itu dia ada 2-3 kategori. Kalau kita belajar dari segi usuluddin, takwil itu ada banyak kategori. Dia kata tak perlu, Yusuf Qaradawi kata tak perlu contohnya mentakwilkan sifat istiwa bersemayam itu dengan maksud istilah, dengan maksud menguasai. Kerana dah membawa kepada sarful lafzi, dipalingkan lafaz, jauh lafaz tu daripada yang asal. Cuma kita nak lihat dari segi makna, makna nak menyatakan sifat ketinggian Allah. Ketinggian Allah, tapi bukan bermakna Allah Ta'ala berhajat kepada tempat yang disebut tinggi. Macam tadilah, sebagaimana kata Imaduddin Al-Wasiti, alam ni dua, bawah dan atas. Secara fitrahnya tak boleh nak nisbahkan Allah kepada bawah, mesti atas. Jadi tak boleh tashbih, tak boleh tamsil, cuba menyerupakan, menyama pun tak boleh. Itu sifat kejahilan, sifat kebodohan. Adapun generasi as-salaf sebagaimana disebut oleh Muhammad Al-Hasan Al-Shibani, ataupun ada disebut oleh Ibnu Katsir dalam pentafsiran ayat 54 surah Al-A'raf tentang sifat istiwa ini. Ibnu Katsir di antara ulama terkemudian yang sederhana dalam isu ini. Sederhana maknanya dia mengambil jalan tengah. Dia isbat, dia tafwid, kadang-kadang tafwid dia serahkan sifat itu kepada Allah. Tetapi dia lebih hampir kepada takwil yang dipanggil qarib, takwilan yang dekat, tidak takwilan yang terlalu jauh perginya. Adalah kalau nak study lebih jauh, saya syorkan para jemaah dapatkan buku ni lah. Saya tak ada apa-apa kaitan dengan penerbit buku ni. Buku yang diterbitkan oleh PTS, isu akidah antara salaf dan khalaf, yang disusun oleh Dr. Yusuf Qaradawi. Kemudian Ibnu Katsir menyebut antara ulama-ulama yang berpegang kepada pendirian as-salaf yang tafwid itu seperti Imam Syafi'i sendiri. Imam Syafi'i, Imam Malik, Sufyan Ats-Tsauri, Imam Malik bin Anas, Ishaq bin Rahawai, Sufyan bin Uyainah, Abdullah Al-Mubarak. Ramailah kalau nak sebut tokoh-tokoh ulama zaman salaf. Cuma kita sebagai orang yang belajar, ialah kadang-kadang ustaz kita dia nak mudah jelas kepada masyarakat ni, dia ambil satu saja, dia ambil atas apa yang ulama khalaf sebut. Itu pun kita kata okey juga, sebab ijtihad, ulama berijtihad. Sebagaimana Yusuf Qaradawi kata, bila orang ajam ni, dia kalau kita nak kata Allah Ta'ala tu begitu dan tak perlu kita fikir tentang kaifiat, mereka tak boleh faham.
Kalau salah dia kata, ya bagi Allah tangan tapi tak sama dengan tangan makhluk. Khalaf dia takwil, dia kata tangan tu boleh jadi dengan masuk kuasanya. Cuma bagi orang ajam dia tidak begitu. Orang ajam mereka tak faham sebab mereka bukan Arab. Jadi sebab kepada berlaku perbezaan pendapat, saya boleh simpulkan ni yang berlaku dalam sejarah. Kerana zaman terkemudian tersebarnya ilmu kalam, salah satu puncanya. Ilmu kalam ni ilmu yang datang daripada dunia falsafah apabila zaman kerajaan Bani Abbasiyah. Sebenarnya perbincangan kita tajuk ni hari ni dah tinggi sangat. Saya bimbang juga, takut ada jemaah tak faham. Kali yang faham tu tak apalah, cuma kita kena study lebih lah. Ilmu kalam ni ilmu yang banyak membahaskan persoalan teologi, ilmu usul din secara akli, yang dipelopori khususnya oleh golongan Mu'tazilah. Di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid utamanya banyak buku-buku daripada luar diterjemah, termasuk perbahasan ilmu falsafah. Jadi dia ada kesan dia kepada perbahasan ilmu usuluddin, sehingga ada ulama-ulama yang terkesan. Antara yang paling banyak terkesan saya lihat adalah Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya At-Tafsirul Kabir. Memang sangat panjang lebar tafsirannya. Kemudian ulama-ulama terkemudian pun kita lihat yang kita kata yang memilih kaedah khalaf, iaitu kaedah takwil tadi, seperti An-Nasafi, Al-Baydawi dalam tafsir Jalalain, dalam kaedah tafsir. Cuma macam tadilah, kita sebagai orang awam bila kita melihat perbezaan para ulama, kita kena beradab. Kita kena beradab dan kita kena menaruh sangkaan baik. Sangkaan baik terhadap mereka, bahawa kalau mereka tersilap sekalipun dalam ijtihad, mereka tetap dimaafkan. Mereka bukan sengaja untuk memberi pendapat yang silap, tetapi ada sebab-sebab yang perlu mereka berbuat begitu. Tapi zaman Nabi, bila tak ada keperluan untuk takwil, maka mereka mendiamkan. Bila diam itulah macam berlaku kes di zaman Imam Malik. Seorang lelaki masuk ke majlis ilmu Imam Malik bin Anas. Tiba-tiba ditanya Imam Malik, wahai apa dia Imam, dia kata, apakah maksud Allah Ta'ala itu istiwa bersemayam di atas arash, merujuk kepada ayat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Imam Malik tidak terus menjawabnya, dia seperti terasa berat untuk jawab soalan tu. Akhirnya dia memberi jawapan, dia kata, dari segi bahasa al-istiwa maklum, kita tahu, dari segi bahasa diketahui. Maksudnya tinggi dan terke atas, al-uluwu wal irtifa'u. Dia adalah beberapa penggunaan tentang istawa yastawi. Contohnya kalau seseorang tu naik kenderaan, zaman dulu naik unta, bila dah duduk semua tentang unta tu, itu pun istawa juga. Dalam ayat litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum, dalam surah Az-Zukhruf. Kemudian Imam Malik kata tentang kaifiat bagi sifat istiwa Allah Ta'ala itu, ia adalah ghair ma'kul, memang tak boleh nak fikir dengan akal ataupun tak diketahui, sebab dia adalah sifat Allah yang kita tak tahu kaifiatnya. Wal iman bihi wajibun, Imam Malik kata beriman dengannya wajib, sebab dia disebut dalam Quran. Was-su'alu an hadha ataupun was-su'alu anhu bid'atun, bertanya tentangnya ada satu perkara yang bid'ah. Kenapa Imam Malik kata bid'ah? Sebab di zaman Nabi tak ada seorang sahabat pun yang pernah tanya Nabi gini. Maka sebab tu ayat-ayat macam ni, ayat amintum man fis sama, ayat tentang Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa yang menyebut tentang sifat istiwa, sifat terke atas bagi Allah, kita tak jumpa pandangan-pandangan seperti Ibnu Abbas kata macam mana, Ibnu Mas'ud kata macam mana, Aisyah kata macam mana. Sebab mereka mendiamkan. Iaitu mereka beriman dengan apa yang Allah Ta'ala beritahu, dan dia adalah sifat Allah yang tidak sama dengan sifat makhluk. Cukup setakat tu. Kalau ada berlaku kesilapan dalam memahaminya, kita memohon Allah Ta'ala memaafkan kita, sebab kita adalah hamba-Nya yang lemah dan ilmu kita sangat terbatas. Para jemaah yang dirahmati Allah, kesimpulan yang saya nak ambil di sini, sebab kita pun dah 7:30 dah. Sebenarnya ayat tu tak habis lagi, kita nak bicara tentang khasaf, macam mana Allah Ta'ala benamkan korung dalam tanah, bagaimana Allah Ta'ala musnahkan kaum Ad dengan angin. Cuma kesimpulannya saya nak beritahu di sini, bila kita berdepan dengan
perbezaan pandangan ulama ataupun dalam masalah tafsiran ayat-ayat sifat bagi Allah, sifat-sifat Allah, kita kena bersifat lapang dada, berfikiran terbuka untuk kita mendengar dan kita mengkaji. Kalau kita berpegang dengan salaf, kita tak boleh mengkaji yang khalaf. Kalau khalaf di tempat kita ni banyak dia merujuk kepada pandangan ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah, tu kita tahu maklum. Bagi sesiapa yang nak pegang dengan mazhab khalaf, maka janganlah dia mencela yang khalaf. Itu yang perlu kita fahami asalnya. Supaya kita boleh bersangka baik. Kerana perkara yang pokok dalam akidah ialah meyakini kewujudan Allah dan wahdaniyatu, keesaannya. Itu perkara yang paling utama untuk kita faham. Jadi saya rasa cukuplah setakat tu untuk hari ini. Cuma sambungnya untuk kisah tadi, insya-Allah kita sambung lain kali lah. Itu setakat yang mampu saya berikan. Sebenarnya banyak lagi kita nak sebut dalam ada dalam Qurtubi pun macam mana disebut kalimah fi tadi pun saya tak sempat nak sebut. Kita hanya sebut pandangan Ar-Razi dan Dr. Wahbah Zuhaili. Dalam Qurtubi pun ada tafsiran, dalam Ma'alim At-Tanzil oleh Jamaluddin Al-Qasimi ada tafsiran, dalam Adwa'ul Bayan oleh Asy-Syanqiti pun ada perbahasannya. Cuma tak sempat nak sebut semua sekali lah. Jadi setakat tu saja. Kalau ada soalan, insya-Allah boleh. Ya, salam. Hari ini saya hanya guna telefon, tak boleh guna laptop. Laptop ada masalah, jadi tak boleh nak baca soalan bertulis hari ini. Hello Ustaz. Ya, silakan cikgu. Penerangnya Ustaz ni sangat jelas lah. Jadi maknanya kalau kita ambil bersangka baik dalam lapang dada dalam masalah khalaf dan salaf ni, benda ni tidak akan balah. Betul. Tapi bila ada sebilangan orang ni Ustaz, kita tengok walaupun dia orang panggil tok guru ke gapo ke, tapi dia ada mencenderungkan ataupun macam tuduh ke, macam sangka tak baik terhadap orang yang tidak selaras dengan dia ni. Jadi saya cukup suka lah macam pendekatan yang Ustaz bagi ni. Kita kena baik berlapang dada. Betul. Wallahu a'lam Ustaz. Cuma apa yang saya sebut tadi sebenarnya saya mengambil sikap pendirian Dr. Yusof Qaradawi lah. Dia sebagai seorang dipanggil ulama moderate. Moderate ni yang pertengahan. Pertengahan. Dia tidak kalau ada setengah golongan yang sebut golongan salaf yang agak syadid keras, ya kita tahu ada yang begitu. Tapi Yusof Qaradawi ni dia lebih terbuka sebab dia suasana dia di Mesir tu lain, dia lebih terbuka lah. Kalau kita pergi ke Mesir ni, dia ada belakang dari segi fiqh, hak mazhab Hanafi pun ada, mazhab Syafi'i, mazhab Malik, dia terbuka. Begitu juga dalam bab akidah, dia tidak kata atas satu aliran saja, dia lebih terbuka dan mereka boleh saling memahami. Masalah tempat kita bila kita tidak saling memahami, kita katakanlah kita hanya belajar satu aliran, satu bentuk tu, jadi kita anggap hak kita sahaja betul. Saya melihat sepatutnya dalam dunia yang kita lihat, dunia globalisasi, kita kena lebih buka minda kita untuk memahami apa yang belum kita pelajari. Kemudian kita bersikap berlapang dada dan bersangka baik kepada tokoh-tokoh ulama kita tanpa kita menuduh begini-begini. Kecuali pandangan yang jelas-jelas salah tu tak boleh lah. Ada yang disebut oleh para ulama kita seperti ada golongan yang Yusof Qaradawi kata golongan yang menafikan terus sifat-sifat Allah seperti golongan Jahmiyah. Golongan Mu'tazilah dia mengisbatkan sebahagian sifat dan menafikan sebahagian sifat. Golongan Khalaf dia mengisbatkan sebahagian sifat, sebahagian lain ia takwil. Adapun golongan Salaf mereka isbat, mereka lebih kepada tafwid, isbat dan serahkan kepada Allah. Kerana kita tak mampu nak faham tentang kaifiat, kita ambil contohlah macam sifat mendengar bagi Allah. Allah Ta'ala innahu huwas sami'ul basir contohnya. Kalau kita nak pergi pada sifat khabariyah, sifat zatiyah, tentang sifat-sifat yang secara zahirnya nampak ada persamaan dengan makhluk, itu sangat rumit perbincangannya.
Kita ambil sifat, contohnya sifat mendengar Allah. Bagaimana Allah Ta'ala mendengar? Bagaimana pun kita tak boleh nak fikir. Sebab kita manusia, kita hanya mendengar bunyi yang dekat dengan kita. Saya boleh mendengar suara orang yang bagi soalan sebab saya ada guna earphone, ada apa dia, earphone. Sebab kalau tak ada guna earphone, tak sampai. Dan kalau saya tidak guna mikrofon, mungkin para jemaah memang tak dengar lah. Sebab kita duduk jauh. Allah Ta'ala dia bersifat maha mendengar, sama ada yang perlahan, yang kuat. Itu kemarin kita dah bincangkan. Kemarin, wa'asirru qawlakum dalam ayat sebelumnya. Yang perlahan, yang kuat, yang jauh, yang dekat, Allah Ta'ala dengar. Kita pun fikir, macam mana Allah Ta'ala dengar? Tu macam mana tu kita tak payah fikir. Allah Ta'ala bersifat maha melihat. Macam mana Allah Ta'ala boleh melihat di sana, di sini, di tempat tu, tempat yang gelap, tempat yang cerah, yang tersembunyi. Tentang bagaimana kaif tu, tu kita tak boleh nak fikir. Sebab tu menarik bila Ibnu Katsir kata, sifat-sifat Allah, generasi salaf, di kalangan dia sebut seperti Abdullah Al-Mubarak, Sufyan bin Uyainah, Sufyan Al-Thawri, lain-lain. Mereka kata, amarruha kama ja'at bila kaif. Bila ayat tu mari gitu, kita bawa sahaja, mana kita baca, tanpa kita persoal bagaimana dan apa sebenarnya dalam sifat tu. Kita hanya disuruh beriman, bukan disuruh membincangkan apa dan bagaimana. Sebab itu di luar kemampuan kita. Adapun ulama khalaf, sebab dia mengambil kira zaman dia lah. Zaman dia yang saya dah sebut tadi, perkembangan ilmu kalam, munculnya fahaman Mu'tazilah, masuknya ramainya orang-orang ajam yang tak faham bahasa Arab. Jadi masing-masing ulama berijtihad, tujuannya nak mudah untuk kita faham. Kita bimbang, takut kita belajar bukan kita faham, semakin tidak faham. Ya, ada soalan lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, salam. Saya Faiz, nak tanya Ustaz, pasal mazhab fiqh ni ada 4 Ustaz. Kalau mazhab akidah ni ada berapa Ustaz? Sebab kalau kita duduk Johor ni, setiap kali sembahyang Jumaat dia akan sebut mazhab akidah, Syairah dan Maturidiyah. Jadi ada berapa belakang Ustaz? Mazhab akidah ni. Secara umumnya 2 sahaja, iaitu as-salaf dengan khalaf. As-salaf dengan khalaf umum. Tapi kalau kita melihat dari sudut secara holistik, salaf tu sendiri pun dia ada perbezaan juga. Ada sebahagian salaf yang dia mentakwilkan sebahagian sifat Allah. Ada sebahagian daripada salaf, mereka tak mahu memilih kaedah takwil, mereka terus kepada tafwid, serahkan sifat tu kepada Allah, dia lebih tahu. Dan mereka isbat, tetapkan. Begitu juga dengan apa dia, kalau khalaf ni dia banyak mewakili Asy'ariyah, Maturidiyah. Baik, dalam isu-isu yang lain lah, isu-isu yang tak ada kaitan dengan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah, mereka sama dengan mazhab ahli sunnah. Secara besarnya mereka juga sebahagian daripada ahli sunnah wal jamaah. Maknanya mereka ni tidaklah sama kata dengan Mu'tazilah, walaupun sebenarnya sesiapa yang belajar ilmu teologi, sejarah ilmu teologi, kita faham sebahagian pandangan yang ada dalam mazhab Asy'ariyah, Maturidiyah ni dia mari daripada sama ada Mu'tazilah ataupun Jahmiyah sebahagiannya. Cuma ini ijtihad, para ulama berijtihad. Cuma kalau yang biasa disebut, dia kata kita adalah mazhab ahli sunnah, aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Itu merujuk kepada khalaf, merujuk kepada pendirian mereka dalam mazhab khalaf, iaitu lebih kepada kaedah mentakwilkan. Jadi sebenarnya dalam masalah ni tak ada masalah, cuma seperti saya kata tadi, kita perlu bersikap lapang dada. Bagi sesiapa yang nak memilih untuk khalaf, silakan. Yusuf Qaradawi kata bagi dia lebih memilih cenderung kepada mazhab khalaf, mazhab salaf. Saya pun tersasu pula. Ada disebut dalam tulisan dia, saya tak ingat ada muka surat berapa, tak tanda tadi. Sebab dia kata ruang perselisihan itu tidak besar sebenarnya. Semuanya bertujuan untuk tanzih. Tanzih ni maknanya untuk menyatakan Allah Ta'ala itu suci dan maha agung daripada
persamaan dengan sifat makhluk. Jadi ulama berijtihad dan kita jangan taksublah. Jadi bila kita belajar kita faham, pentingnya kita taksub. Masalah yang timbul saya melihat apabila macam soalan pertama daripada Cikgu Sufia tadi, apabila di kalangan ustaz-ustaz kita, orang alim kita yang tidak menguasai kedua-dua manhaj, mana tidak faham, jadi mereka hanya merasakan yang mereka sahaja yang betul, yang lain salah. Sebenarnya kita kena melihat dari sudut nahiyah, jawanib yang macam mana, sudut yang macam mana. Kalau kita menganggap salah, mereka tidak melihat dari segi tafsiran begitu. Maka mereka melihat betul macam contoh orang yang menafikan sifat ulu dan sifat istiwa bagi Allah. Sebab dia kata kalau kita isbatkan sifat itu bermakna menetapkan sifat tempat bagi Allah. Jadi kalau dikatakan tempat, itu sifat berjisim, itu sifat makhluk. Itulah Yusuf Qaradawi dah sebut tadi, dia kata kita mensifatkan bagi Allah dengan al-ulu, sifat ketinggian, sifat fauqiyah, kerana fitrah kita meyakini Tuhan tidak mungkin di bawah. Alamnya ada dua, alam atas, alam bawah tu ya. Bukan soal kita menetapkan di atas, tapi begitu asalnya. Macam bila kita berdoa, kita mengangkat tangan ke langit. Bila pada hari Nabi melakukan haji al-hajjatul wada', Nabi berkata, Allahumma ashhid qad ballagtu, ataupun hal ballagtu, ya Allah aku persaksilah aku dah sampai. Dan Nabi menunjukkan hujung jarinya ke atas langit. Ini bukan mana nak menetapkan soal tempat apa tak sebagainya. Itu sebab itu adalah fitrah. Ada soalan bertulis tak mengelak adakah dianggap sebagai tak boleh nak baca, kebesarkan sikit agak. Memberi makanan lebihan kepada jiran untuk mengelak pembaziran, dianggap penghinaan kepada jiran. Itu atas persepsi kita lah, pentafsiran kita. Sebaiknya kalau kita nak bagi pada jiran kita, kita berilah yang bukan menjadi lebihan. Kita beri sebelum makanan itu lebih. Mana itulah keikhlasan kita lah. Dia kalau kita memasak, memanglah dalam hadis Abu Dzar, Nabi kata apa dia, Nabi pesan kepada isterinya, bila kamu memasak, Nabi kata fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Itu pesan Nabi kepada isterinya, juga kepada sahabatnya Abu Dzar. Bila kamu masak makanan yang berkuah, Nabi kata kena tengok jiran-jiran kamu. Kalau mereka tahu orang susah, kena berikan sedikit makanan itu kepada jiran. Tapi kalau kita nak bagi, tak eloklah kalau kita bagi yang lebih. Kita makan tak habis, kita tinggal bawah saja bagi pada jiran. Itu satu sikap yang tidak baik sebenarnya dari segi akhlaknya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan. Nak tanya boleh? Ya, silakan. Takut tak gini, jelas Ustaz. soal. Gini Ustaz. Gana kalau kita ngaji gini je Ustaz. Ya. Sifat Tuhan ni lah. Ya. Kita ngaji sifat 20 lah kata dah. Ya. Kita kata Allah itu ada mukhalafah lah, begini kehendak dah. Lepas tu kita berkata, kita betul sengaja bukan kita kata sekat tu. Tak saya tambah lagi. Kita berbahas sekat tu yang ada boleh ke kau tak pandai lagi ngaji sekat. Macam mana soalan Cik guna tu? Jawapan saya bagi soalan itu, saya kata tak mencukupi. Sebenarnya yang ulama-ulama terkemudian, ulama khalaf susun kaedah sifat 20 tu sebagai suatu kaedah asas untuk orang-orang yang belajar ilmu usul untuk faham tentang sifat-sifat Allah. Jadi dia tak sebut semua, dia hanya sebut 20. Sedangkan sifat Allah Ta'ala bukan 20. Tak ada hadis Nabi yang menghadkan, membataskan sifat Allah 20 saja. Itu kaedah yang ulama susun untuk memudahkan orang yang basic, asas untuk belajar ilmu akidah. Maka orang yang mengajar atau ulama tu dia kena beritahu bahawa ini adalah asas. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan yang layak bagi zatnya. Apa-apa sifat yang kamaliyah, sifat sempurna, itu adalah sifat Allah yang tiada persamaan dengan sifat makhluk. Adapun hak 20 sifat tu adalah sifat yang sebagai permulaan untuk kita faham, tidak dibataskan, tidak dihadkan setakat tu. Jadi sebab tu proses belajar ni dia tak ada limit.
Masalah orang Melayu kita ni, kita suka bila dah sampai satu tahap, kita kata tak payah belajar dah, cukup kita pergi semaya, kita puasa, buat amal. Sebenarnya, belajar menuntut ilmu ni dia tak ada limit. Masyhur kata-kata ulama yang sebut, utlumul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ini bukan hadis, ini kata-kata hikmah. Ulama kata hikmah menyebut, tuntutlah ilmu daripada buayan kepada hingga ke liang lahat. Maknanya selagi kita hidup, selagi kita bernafas, kita tak boleh berhenti untuk belajar dan untuk kita upgrade, tingkatkan ilmu kita. Kalau kita berusaha untuk tambahkan pendapatan kita, maka lebih utama kita kena belajar untuk tambahkan ilmu kita. Bukan kita kena paksa diri kita sikit-sikit, tapi proses belajar terus berlaku. Macam hari ni mungkin ada jemaah kita tak biasa dengar apa itu salaf, khalaf, tak pernah dengar apa itu mazhab Asy'ariyah. Apa tokoh-tokoh ulama kita sebut tentang kitab-kitab yang ditulis oleh seperti Yusuf Qaradawi, siapa itu Imam Qurtubi, siapa itu Syangkiti. Bila saya sebut sekurang-kurangnya kita boleh buka minda kita, oh ini nama-nama tokoh ulama. Jadi tujuannya kita nak bagi pendedahan supaya kita lebih nampak. Sebab apa saya sebut ini, sebab kaedah saya belajar peringkat universiti. Universiti ni bila belajar, dia lain dengan semasa saya belajar di peringkat sekolah. Saya dibesarkan dalam kawasan pondok, dan kawan-kawan saya di Pasir Mas ramai orang mengaji pondok. Jadi kita dah terdedah kepada semua bentuk pengajian. Sekolah harap pun kita mengaji, di universiti pun kita belajar, kaedah pengajian sistem pondok pun kita pernah ada pengalaman, dan kita boleh combine semua metodologi tadi, kaedah tadi. Jadi kita tidak cukup dengan belajar, kita juga kena mengkaji. Tidak cukup mengaji, kita juga perlu mengkaji. Itu antaranya kita bertanya, kita membaca, kita berbincang, supaya kefahaman kita boleh ditingkatkan. Sikit ke Ustaz? Sikit ke? Boleh? Ya, cikgu guna lagi. Gini. Kalau kan Ustaz kita ngaji sana alal istawa dah. Kalau terjemah agak Allah duduk atas arah lah. Kalau kita terjemah dia. Dah tidak duduk. Salah kalau kata duduk. Tak, dalam terjemahan dia kata Allah bersemayam di atas arah. Okey. Bila kita kata bersemayam, bila kita bersemayam kan, kita berkata, ikut dia lah, bersemayam lagu mana pun. Kita tak payah tahu dah. Okey, tak apa dah gitu. Mana kita ya betul, kita tak nak fikir dah bagaimana kaifiat bentuk sifat tu. Cuma gini, suka saya ingatkan, terjemahan bersemayam tu tidak tepat sebenarnya. Cuma dalam bahasa Melayu dia tak ada istilah lebih menghampiri kepada kalimah istawa yastawi. Kalau sesiapa yang belajar bahasa Arab, dia tahu istawa yastawi maknanya sama. Sama. Sebab tu kita Malaysia ni dia berada pada garisan khatulistiwa, kita sebut. Khatulistiwa tu sebenarnya khatul istiwa'i dalam bahasa Arab. Khatu garisan, al-istiwa tu sama. Khatul istiwa jadilah khatulistiwa, kita kata. Asalnya istiwa tu isim masdar daripada istawa yastawi. Dalam bahasa Arab, istawa yastawi maknanya irtafa'a yartafi. Tetapi dia ada perbezaan merujuk kepada kegunaan dalam ayat. Kadang-kadang dengan maksud menuju boleh juga. Summastawa ila sama. Kemudian dia menuju ke langit. Ada dalam ayat 29 surah Al-Baqarah. Maknanya kalimah tu perlu faham dalam konteks ayat, siyakul ayat. Cuma kalau kita nak terjemah, kita kata duduk, sebenarnya dalam bahasa Arab tak ada dengan maksud duduk bagi istawa, jalasa atau kata tak ada, istilah tu tak ada dalam bahasa. Cuma irtafa'a, terkeatas. Terkeatas. Macam mana tu? Kita kata Allah Ta'ala sahaja lebih tahu, dan kita kata jangan kita bayangkan dalam minda tu. Ada Yusuf Qaradawi dia kata jangan sebagaimana yaqa' fi al-ma'qul, dia punya jangan sebagaimana dibayangkan dalam akal fikiran kita yang dia berada pada tempat yang tertinggi lalu begini. Kerana ini suatu isyarat kepada sesuatu yang berjisim. Jadi kalau macam Cikgu Nur kata tadi, bersemayam macam mana tu kita serah kepada dia. Itu yang salaf pegang tu, tafwid. Tak perlu kita fikir tentang dia punya kaifiat. Cuma khalaf dia takwil kepada menguasai. Contohnya dia kata istaula, menguasai kerana keperluan di zaman dia untuk mereka berbuat begitu. Jadi saya rasa cukuplah, kita dah lebih ni 7.50 dah. Kemudian ada soalan-soalan bertulis tadi, kalau insya-Allah nanti saya jawab dalam
grup WhatsApp kita lah. Kita berhenti setakat tu, insya-Allah kita sambung lain kali. Masih dalam ayat yang sama, kita nak bincang tentang sifat khasah, bagaimana Qarun di zaman Nabi Musa ditenggelamkan dalam bumi kerana kufurnya ia kepada seruan dakwah Nabi Musa AS. Baik, hingga setakat itu insya-Allah kita sambung lain kali. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.